Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita rapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik, hidayah, al-afiat atau kesihatan dan kemudahan untuk kita berada sama-sama di masjid yang mulia ini bersama-sama muslimin yang dicintai oleh Allah SWT untuk berada di waktu yang menunggu salat Jumat. Ketahuilah bahawa kita ambil sedikit masa sebelum kita sembahyang Jumat. Jadi kita pendekkan tadhkirah ni insya-Allah dan kita ambil perkara-perkara yang mungkin kecil tapi manfaat untuk kita, iaitu kita ketahui bahawa kita sedang dalam keadaan dengan wudu, duduk dalam masjid, masuk ke masjid dengan niat masuk masjid, iaitu Allahumma ghfirli dhunubi waftahli bi abwaab rahmatik. Kita minta rahmat Allah SWT untuk kita dapat hujan rahmat Allah SWT yang bakal melindungi kita dalam dunia ini sampai kita meninggal dunia. Di sinilah kita sekarang dengan mengharap Allah SWT untuk rahmat dia kepada kita. Kerana tanpa rahmat Allah, kita bukan dapat keadaan yang selesa di dunia ini. Kita masuk di sini, duduk, niat iktikaf. Sebelum itu kita sembahyang 2 rakaat untuk kita menunjukkan hormat kita di dalam rumah Allah dengan kita sembahyang 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, bila kamu masuk rumah Allah, janganlah kamu duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, baru kita duduk. Dan kita duduk, kita iktikaf. Kita niat, ya Allah, aku duduk di sini iktikaf sebagai ibadatku kepadamu, ya Allah. Ini iktikaf dalam masjid. Dan apa-apa yang kita buat semasa kita iktikaf, itu dapat pahala yang besar. Kita fikir keadaan dunia, fikir apa yang Allah telah wujud, fikir dosa-dosa kita, fikir pahala-pahala kita, kita fikir tentang apa yang Allah dah kurnia pada kita. Ini semua ibadah. Ibadah membawa kepada pahala. Pahala yang kita bakal lihat apa yang kita kumpul di akhirat sebagai pahala kita, dan kita akan rasa beruntung kerana kita ada di sini. Allah syariatkan kita sembahyang Jumat seminggu sekali, sembahyang beramai begini. Wajib, tak boleh tinggalkan sembahyang Jumat. Ya, dikatakan orang yang tinggalkan sembahyang Jumat selama 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i ataupun tanpa ada sebab-sebab yang diterima oleh syarak, maka ditakuti dia akan mati dalam keadaan yang buruk. Ini kalau dah mati dalam keadaan yang buruk, tiada lain tempat untuk dia melainkan tempat yang dikeji nanti di akhirat. Jadi kita dah duduk sini iktikaf, kita ambil peluang sikit untuk dengar nasihat, dan di sini kita sampaikan supaya kita semua di sini datang sini dengan harap. Datang sini dengan harap kepada Allah Taala. Serahkan diri kita, hati kita, perkara kita, hal kita, masalah kita, nikmat yang kita dah terima kepada Allah SWT. Kerana kita ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sini kita buktikan, ya Allah, aku di sini mengharapkan kamu, tidak lain. Tak nak orang puji, tak nak orang belanja makan, tak nak buat perkara, melainkan nak Allah lihat sama kita, kita sekarang berada di depanmu, ya Allah, dalam masjid ini, ya Allah. Dan kita minta ampun ke dosa-dosa kita, ya Allah. Kita minta rahmatmu untuk kita selamat di dunia ini, dilindungi di dunia ini, ada afiat di dunia ini, supaya kita tak diuji dengan berat-berat. Jangan diuji dengan miskinan, jangan diuji dengan tekanan kerja, jangan diuji dengan musibah, jangan diuji dengan kemalangan ataupun kurang kesihatan, jangan diuji dengan maki caci orang, jangan diuji oleh, kadang-kadang kita ni diuji oleh nikmat.
Pernah dengar tak diuji oleh nikmat? Nikmat maksudnya Allah bagi kita nikmat, tapi kita tidak menunjukkan kesyukuran kita, itu kita dapat balasan azab. Ini dipanggil istidraj. Dalam bahasa Arab dipanggil istidraj, ataupun seorang tu dapat semua nampak macam dia selesa saja. Semua selesa. Rumah ada, kereta ada, sini di sini. Walaupun dia pergi sembahyang, tapi dia tak buat apa yang atas tanggungjawab dia, maka dia akan dibalas dengan berat dengan apa nikmat yang Allah dah beri. So, nikmat tu bukan saja untuk kita nikmati, tapi kadang-kadang nikmat itu adalah ujian untuk kita. Jangan kita ingat kita pernah dengar cerita orang-orang tasawuf, orang-orang yang suci hati dia bila dapat bala atau musibah atau masalah yang berat, dia alhamdulillah, aku masih dicintai oleh Allah SWT. Dia bilang alhamdulillah, aku masih lagi dicintai oleh Allah SWT. Sebab Allah bila cinta dengan makhluknya, Allah bagi dia ujian, dia sabar, Allah naikkan kedudukan dia. Jadi orang yang sedar begini, dia akan kata alhamdulillah, Allah masih sayang dengan aku. Kemudian apabila orang sebegini, dia terima nikmat, rezeki ke apa saja nikmat dia terima, dia bilang, ya Allah, apakah dosa aku yang kamu berikan aku nikmat ini? Apakah dosaku yang aku dah buat sehingga kamu beri aku nikmat ini? Dia orang-orang begini tak suka nikmat. Dia nak sentiasa dapat benda-benda yang susah untuk dia. Sebab dunia ni memang tempat susah. Kalau kita nak susah, sebab di akhirat nanti akan jadi nikmat. Kita boleh pilih, kita nak syurga di sini ke nak syurga di akhirat. Di sini kita minta Allah. Di sini, di masjid bandaraya ini kita minta. Di waktu Jumaat kita minta. Khususnya, di antara dikatakan ada 2 waktu dalam hari Jumaat yang kita minta harapan kita, permintaan kita, cita-cita kita, apa yang kita nak minta. 2 waktu yang dikatakan mujarab oleh para salafun salih. Satu ialah di antara imam duduk di antara 2 khutbah. Faham? Sekarang imam bangun baca khutbah, kemudian dia duduk sekejap, kemudian dia bangun balik. Itu waktu dia duduk tu tak lama, adalah waktu yang mujarab untuk Allah terima dan tunaikan hajat-hajat kita. Ya. Yang kedua adalah satu waktu yang singkat selepas sembahyang asar hari Jumaat sebelum maghrib. Jadi sembahyang asar kita sebaiknya balik pada kerja. Kalau kita kerja, cepat-cepat balik atau pergi ke masjid, duduk di masjid atau di rumah, minta doa dengan Allah SWT. Baca zikir, luahkan perasaan kita dengan Allah SWT. Ya. Dan saya syorkan kepada jamaah di sini bahawa Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bahawa kalau kita minta dunia, maksudnya minta imbuhan dunia, Allah akan bagi kita imbuhan dunia. Tapi kita tak akan dapat imbuhan di akhirat. Tapi kalau kita minta imbuhan keselesaan di akhirat, Allah akan beri kita apa yang kita minta di akhirat dan lebih. Dan Allah akan beri kita juga permintaan kita di dunia. Minta dunia, dapat dunia. Minta akhirat, dapat dunia dan akhirat. Jadi janganlah minta 1 juta ringgit, kereta Mercedes, rumah besar. Jangan minta semua. Sebab Allah tahu, Allah lebih tahu daripada kita apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita. Allah tahu. Kita tawakal kepada Allah SWT, serah diri kepada Allah, harapkan Allah tentukan apa yang patut untuk kita. Tapi kita tak tahu apa yang ada di akhirat. Jadi kita mesti minta apa yang ada di akhirat sebab kita tak tahu. Jadi minta akhirat insya-Allah. Insya-Allah ini sedikit sebanyak cukup waktunya. Jadi insya-Allah kita ambil ini sebagai pedoman untuk saya dan untuk kamu semua, kerana kita mesti, orang Islam tak berislam, mesti ada perasaan cinta, kasih sayang di antara kita. Kalau tidak, kita rugi hidup di dunia. Saya rasa kasih sayang dengan kamu semua, insya-Allah sama-sama rasa kasih sayang insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.